Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, hari ini kita teruskan lagi sesi PDPR kita dengan kelas Kimia Tingkatan 5 bersama dengan Cikgu Zaira. Alright, so hari ini Cikgu nak ajar tentang penentuan nombor pengoksidaan. Okey, masih lagi dalam bab 1 keseimbangan redox. Alright, apakah nombor pengoksidaan? Okey, nombor pengoksidaan ataupun kadang-kadang kita panggil keadaan pengoksidaan ialah cas unsur dalam sebatian jika pemindahan elektron berlaku dalam atom untuk membentuk ikatan kimia dengan atom lain. Okey, nombor pengoksidaan sesuatu unsur dalam ion atau sebatian ditentukan berdasarkan garis panduan berikut ataupun mempunyai syarat-syarat lah. Alright. Nombor pengoksidaan sesuatu unsur dia boleh jadi negatif, boleh jadi positif dan juga boleh jadi sifar. Okey? Selalunya unsur-unsur logam selalunya mempunyai nombor pengoksidaan positif. Okey? Biasanya nombor pengoksidaan bagi logam ialah positif dan nombor pengoksidaan bagi bukan logam ialah negatif. Okey, kita tengok syarat yang pertama. Alright, nombor pengoksidaan bagi semua unsur ialah sifar. Unsur boleh jadi atom, boleh jadi molekul. Contoh, okey, nombor pengoksidaan bagi atom natrium ialah kosong. Okey, nombor pengoksidaan bagi karbon, bagi helium ialah kosong. Nombor pengoksidaan bagi molekul oksigen, molekul klorin ialah kosong. Okey, itu ialah syarat yang pertama. Syarat yang kedua ialah nombor pengoksidaan bagi ion monoatom. Ion maksudnya yang bercas. Okey, yang bercas dan monoatom maksudnya dia satu jenis atom sahaja. Okey, dia adalah bersamaan dengan cas pada ion itu. Contoh, kita ada ion kuprum 2 positif. Okey, ion kuprum 2 positif bermaksud nombor pengoksidaan ialah tambah 2. Okey, tambah 2 kita tengok cas yang ada pada ion tersebut. Okey, contoh Cu2 positif. Tapi bila kita tulis nombor pengoksidaan, kita kena tulis positif atau negatif dulu. Okey, dan wajib ditulis. Okey, nak tulis nombor pengoksidaan wajib tulis tanda positif atau negatif. So Cu2 plus jadilah tambah 2 nombor pengoksidaan dia. Contoh lain, ion kalium, ion bromida. Okey, so ion kalium K+, maksudnya nombor pengoksidaan dia tambah 1. Okey, ion bromida -1. Jadi nombor pengoksidaan dia ialah negatif 1. Okey, sama juga macam ion oksida, ion aluminium, Al3+, so nombor pengoksidaan dia ialah tambah 3. Okey, simple kan yang tu. Alright, yang ketiga, nombor pengoksidaan unsur dalam sebatian bagi kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13. Okey, dalam jadual berkala ialah tambah 1, tambah 2 dan tambah 3 lah masing-masing. Okey, tadi Mas Cikgu cakap kebanyakan unsur logam dia mempunyai nombor pengoksidaan positif. So kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13 ni kan logam. Okey, jadi nombor pengoksidaan dia positif. Okey, contoh kita ada lithium klorida. Lithium tu ialah kumpulan 1. Jadi nombor pengoksidaan bagi lithium ialah tambah 1. Alright. Natrium oksida. Natrium kan kumpulan 1. Jadi nombor pengoksidaan dia ialah tambah 1. Okey. Contoh seterusnya, magnesium oksida. Magnesium kumpulan 2. Logam kumpulan 2. Jadi nombor pengoksidaan dia ialah tambah 2. Okey, aluminium klorida. Aluminium kumpulan 13. Okey, kumpulan 13. Logam kumpulan 13 dia menderma 3 elektron. Okey, jadi cas dia ialah 3+. Jadi nombor pengoksidaan dia ialah tambah 3. Okey, boleh? Setakat tu boleh. Nombor 4. Syarat yang keempat ialah jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam suatu sebatian ialah sifar. Macam mana tu? Contoh, jumlah nombor pengoksidaan bagi natrium klorida. Okey, dalam natrium klorida kita ada natrium, kita ada logam natrium, kita ada klorin. So, nombor pengoksidaan natrium dengan nombor pengoksidaan klorin sama dengan kosong. Okey, nombor pengoksidaan bagi natrium kumpulan 1. Jadi nombor pengoksidaan dia tambah 1.
Okey, nombor persidaan bagi klorin. Klorin ni dia kumpulan 17. Dia menerima satu elektron. Jadi dia bukan logam. Bila bukan logam dia negatif. Nombor persidaan dia negatif. Negatif 1. So tambah 1 tolak 1 sama dengan kosong. Okey, sama juga dengan nombor persidaan bagi sulfur trioksida. Okey, tapi yang ni macam ni. Kita nak tentukan nombor persidaan bagi sulfur dalam sulfur trioksida. Kita consider kita tahu oksigen tu dia punya nombor persidaan dia negatif 2, sentiasa negatif 2. Okey, jadi kena darab. Kita jadikan S tu unknown, maksudnya X. Okey, tambah dengan 3 kali negatif 2 dalam kurungan tu ialah nombor persidaan. Kenapa 3? Sebab kita ada 3 oksigen. Okey, sama dengan kosong sebab mengikut syarat nombor 4 lah. Jadi kita boleh apply pengiraan ni macam mana dalam matematik lah. So X kamu akan dapat tambah 6. Jangan lupa tulis tanda positif atau negatif. Alright, syarat yang ke-5. Jumlah nombor persidaan atom unsur dalam suatu ion polyatom. Okey, ion polyatom, maksud poli ni maksudnya lebih daripada satu atom, adalah bersamaan dengan charge pada ion tersebut. Okey, contoh. Kalau kita kata ion monoatom, maksudnya tadi contoh Cu2+. Dia ada satu saja atom. Okey, charge dia ialah tambah 2. Tapi yang ni, jumlah nombor persidaan bagi ion amonium. Amonium ni dia ada lebih daripada satu unsur lah. Ada nitrogen, ada hidrogen. Okey, charge keseluruhan ni adalah tambah 1. Okey, jadi kita nak kira nombor persidaan ni, mestilah ambil nombor persidaan nitrogen tambah dengan nombor persidaan hidrogen. Hidrogen kamu kena kali 4 sebab kita ada 4 kat situ kan. Jadi jumlah total dia mesti sama dengan charge yang ada pada ion polyatom tersebut, iaitu tambah 1. Okey, contoh kalau kita nak kira, tentukan nombor persidaan karbon dalam ion karbonat. Okey, ion karbonat ni kita tengok dia lebih daripada satu unsur kan. Jadi dia merupakan ion polyatom. Okey, polyatom. Jadi dia punya nombor persidaan ialah negatif 2. Kita tengok dekat dia punya charge dia tu, negatif 2. Alright. So kita nak tahu nombor persidaan bagi karbon, so kita jadikan karbon tu sebagai unknown. Okey, X. Okey. X tambah 3. Kenapa 3? Sebab O ada 3. Okey, 3 dalam kurungan negatif 2. Kenapa negatif 2? Nombor persidaan bagi oksigen ialah negatif 2. Sama dengan negatif 2. Kenapa negatif 2? Sebab kita tengok dekat charge total itu. Charge bagi ion polyatom dia ialah negatif 2. So kita kira dapatlah X tu tambah 4. So nombor persidaan bagi karbon ialah tambah 4. Jangan lupa tulis tanda positif. Kalau tak tulis, so salah jawapan kamu. Next. Okey, syarat yang ke-6, persidaan bagi hidrogen dalam sebatian biasanya ialah tambah 1. Okey, hidrogen ni normally memang tambah 1, kecuali okey, special case dalam logam hidrida, okey, hidrogen tu kita consider negatif 1. Okey, biasanya positif 1. Hidrogen positif 1. Okey. Contoh pengiraan. Nombor persidaan hidrogen dalam sebatian hidrogen klorida HCl. Kita nak tahu H tu, jadi kita jadikan H sebagai unknown X. Okey, tambah negatif 1. Okey, kenapa negatif 1? Sebab nombor persidaan bagi Cl. Cl tu bukan logam, kumpulan 17. Dia terima 1 elektron. Jadi dia ada nombor persidaan dia adalah negatif 1. Sama dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab jumlah nombor persidaan bagi suatu sebatian ialah kosong. Okey. Okey, so kita dapatlah X sama dengan tambah 1. Alright, contoh kat sini. Tentukan nombor persidaan hidrogen dalam natrium hydrida. Okey. So kita gariskan hidrogen sebab hidrogen tu sebagai unknown kan. So tambah 1. Kenapa tambah 1? Sebab tadi ingat tak natrium tu kumpulan 1, bila kumpulan 1 nombor persidaan dia positif 1. Okey, positif 1 tambah X sama dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab jumlah nombor persidaan bagi satu sebatian ialah kosong. So X kita dapat negatif 1. X itu nombor persidaan bagi hidrogen. Alright, next. Nombor 7, nombor persidaan bagi oksigen dalam sebatian biasanya negatif 2, kecuali dalam sebatian
peroksida. Okey, so ingat tadi kalau hidrogen sentiasa positif 1, kalau oksigen sentiasa negatif 1. Tapi dalam special case tertentu dia berbezalah nombor oksidaan dia. Alright, contoh nombor peroksidaan oksigen dalam magnesium oksida. Okey, magnesium oksida. Okay, kita nak cari oksigen. So magnesium tadi kumpulan 2, logam kumpulan 2, so nombor oksidaan dia ialah positif 2. Okey, nak cari X sama dengan negatif 2. So nombor peroksidaan bagi oksigen ialah negatif 2. Okey, boleh dapat tak ni? Okey, maksudnya kamu kena kuasai dulu syarat-syarat ni. Maksudnya kamu kena hafal sikit lah beberapa nombor peroksidaan bagi sesetengah unsur. Okey, tentukan nombor peroksidaan oksigen adalah hidrogen peroksida. Okey, nampak tak? Hidrogen peroksida. Okey, biasanya nombor oksidaan bagi oksigen ialah negatif 2, tapi dalam hidrogen peroksida dia special case. Kenapa? Kita tengok. Okey, hidrogen kan positif 1, okey 2 darab dengan tambah 1 tambah dengan 2X. Okey, 2X sebab oksigen ada 2 sama dengan kosong sebab jumlah nombor peroksidaan bagi satu sebatik adalah kosong. Okey, sifar, so kita dapat X sama dengan negatif 1. Okey, sebab itulah nombor peroksidaan bagi oksigen dalam hidrogen peroksida ialah negatif 1. Okey, yang ni yang special case tu lah. Alright. Nombor 8. Nombor peroksidaan bagi unsur kumpulan 17, kumpulan bukan logam. Okey, dalam sebatian biasanya negatif 1. Alright. Nombor peroksidaan fluorin sentiasa negatif 1. Nombor peroksidaan fluorin, bromin, iodin biasanya negatif 1 kecuali apabila unsur itu terikat kepada unsur lain yang lebih elektronegatif seperti oksigen, maka nombor peroksidaan akan bernilai positif. Okey. Untuk biasanya nombor peroksidaan bagi kumpulan 17 negatif 1 lah kecuali dia terikat dengan oksigen. Alright. So ini adalah contoh pengiraan untuk nombor peroksidaan fluorin dalam sebatian hidrogen fluorida HF. Okey, kita tengok. H kita tahu kan sentiasa positif 1. Okey, tambah 1 tambah X yang kita nak cari F tu sama dengan kosong. Kenapa kosong? Jumlah nombor peroksidaan bagi satu sebatik adalah kosong. So X kita dapat negatif 1. So X tu ialah nombor peroksidaan bagi fluorin. Okey, negatif 1. Okey, sama juga pengiraan yang lain. Boleh tengok sendirilah. Okey, so setakat tu penerangan cikgu. Kalau tak faham kamu boleh tanya cikgu. Okey, kamu boleh PM cikgu. Okey, cuba buat latihan aktiviti 1D. Okey, tentukan nombor oksidaan unsur yang bergaris. Okey, tunjukkan semua langkah kerja jika ada. Okey, kamu perlu tunjuk pengiraan macam yang dalam contoh ni. Okey, cikgu bagi hint lah untuk contoh nombor 1. Okey, mangan oksida. Okey, mangan oksida. MnO4. Ada negatif kat situ. Nampak tak ada negatif? Maksudnya, okey, jumlah nombor peroksidaan bagi ion polyatom ini ialah negatif 1. Okey, sama dengan negatif 1. Kita nak cari Mn. Mangan. So, Mn tu kita jadikan dia sebagai unknown X. Okey, X tambah 4 kali. Okey, kita ada oksigen kat situ. Oksigen sentiasa negatif 2. Okey, X tambah 4 negatif 2. Tutup kurungan sama dengan negatif 1. So, kita boleh cari dah X tu? Boleh kan? Okey. So, kamu try dulu 1 sampai 8. Nanti kita bincang jawapan dia. Okey? So, selamat mencuba. Assalamualaikum.